Okay, Assalamualaikum. Kita sambung. Sekarang kita mencari f double prime x. So, apa yang kita buat ialah kita differentiate pula daripada f prime x. Okay. So, kita tulis sini lah. D over dx. Kita differentiate yang ni. Ni. So, ini tadi kita dapat f prime x yang ni. Okay. F prime x. Kita dapat yang ini. So this time dia minta differentiate lagi sekali untuk kali kedua, maksudnya kena differentiate yang ini pula. Okay, daripada f prime ni differentiate lagi sekali. Jadilah differentiate 2 kali. So 6 per 5 tolak x kuasa 2. Okay. So kalau kita perasan kat sini. Okay, kalau kita perasan kat sini, atas ni bukan function, cuma nombor biasa sahaja. Sedangkan kalau tadi soalan yang ni, atasnya ada x function. Jadi kena guna quotient rule. Tapi this one, atasnya nombor biasa. Jadi, untuk mudah, tak perlu guna quotient rule pun tak apa. Kita buat naik je yang bawah ni ke atas. Jadi, dia akan jadi sama dengan d over dx. 6 tu tulis juga macam biasa. Tapi yang bawah dia akan jadi 5 tolak x kuasa negatif 2. Kenapa negatif? Sebab kita buat naik atas, power yang bawah ni akan jadi negatif. Yang bahagian luar saja yang dalam tak berubah. Okay. And then kita bolehlah differentiate seperti biasa. So sama dengan 6 tulis balik. Lepas tu yang 2 ni bawa ke bawah lah. So dia jadi negatif 2 kat sini kan. And then 5 tolak x tulis balik. Negatif 2 ni jangan lupa tolak dengan 1. And then yang ni hasil differentiate dalam kurungan. Okay, so sama dengan yang ni dapat negatif 12. 5 minus x kuasa negatif 3. Hasil differentiate dalam kurungan tu yang dimaksudkan ni yang ni lah. Kita differentiate 5 tolak x yang dalam kurungan. So dapat negatif 1. So 12 darab dengan negatif 1 dapat 12. 5 tolak x kuasa negatif 3. Okay. Lepas tu kita perelokkan jadilah 12 per 5 tolak x kuasa 3. Kenapa? Sebab ini dah turun ke bawah balik. Okay, kita cuma bawa turun yang ini sahaja. 12 biar dekat atas. Okay. Okay, define critical point. So, kat sini saya tulis siap-siap soalan dia. Soalan dia yang tadi duduk kat atas. Atas sangat. Oh, ni. Mana? Ni soalan dia. Saya tulis balik je. Tak payahlah kita patah balik atas dah. So, saya tulis kat sini. So, untuk soalan macam ni, kita nak cari critical point. Jadi, kita kena cari critical value dahulu. Critical value. Okay, critical value tu maksudnya nilai x sahaja. Kalau critical point, x dan y. Okay, critical value nilai x sahaja. Untuk kes soalan macam ni, kita cuma ambil yang bahagian bawah sahaja dan kita samakan dengan kosong. 5 minus x equal to 0, negative x equal to negative 5 and x equal to 5. So, x equal to 5 ni adalah critical value. So, this time kita nak cari pula critical point. Critical point dia ada x, dia ada y. X dah tahu iaitu 5. Sekarang nak tahu y pula. So, ambil lah ni. Ambil soalan ni, buang kat sini. Y sama dengan x plus 1 per 5 minus x. And then kita gantikan x tu dengan 5. Okay, ni ganti dengan 5. So, y sama dengan 5 tambah 1 per 5 tolak 5. Dapatlah 6 per 0. Tapi, apa-apa nak boleh dibahagi dengan kosong, tak boleh. Sebab dia jadi undefined. Benda tu tak wujud. So, kita boleh conclude kat sini. Hence, there is no critical point. Tak ada.
critical point tu tidak wujud. Okay. Okay, E, find the interval where fx increasing and decreasing. So, cara dia, daripada critical value tadi kita dapat X5. So, kita ambil yang di sini lah. X5. Okay, kita buat satu garis nombor. Di mana ada nombor 5 di situ. Dan antara nombor 5, sebelum nombor 5 ni, kita ada interval dari negatif infinity sampai 5. Okay, sebab dia datang dari sana kan. So, dia datang ni dan berhenti di 5. So, interval pertama adalah negatif infinity 5. Dan interval kedua adalah 5 infinity. So, sebab dia daripada 5 ni, dia pergi ke sana pula. 5 infinity. So, ada dua interval lah. Okay. Okay, lepas kita buat garis nombor tadi dan tentukan interval dia, kita boleh isi dalam jadual ini. Dalam jadual ni macam mana tunjuk kat saya ajar, kita ada interval, kita ada test value dan kita ada sign of f prime x. Okay, f prime tau. Ingat untuk increase decrease, kita guna f prime. Okay, so interval yang pertama kita ambil yang ini. So, kita pun tulis negatif infinity 5. So, test value saya letak 4. Kenapa 4? Sebab, okay, ini garis nombor. Ini nombor 5. So, ini yang interval pertama negatif infinity 5 kan. So, dia dekat kawasan ni tau. Dia nak test value yang di kawasan ini. So, dia ada banyak value sebenarnya. Dia ada 4, dia ada 3. Tapi saya ambil lah yang hampir. Itu 4. So, saya tulis kat sini. Lepas tu kita masukkan dalam persamaan yang ini. Ingat f prime x. F prime x tadi dah cari. Ni saya cari tadi. Yang kat atas kita dah cari tadi. Ini. Inilah f prime x kita. Okay, f prime x kita. Yang tadi kita cari tadi. Inilah jawapannya. 6. Okay, kita letak kat dalam jadual tu. Masukkan nilai dia. Okay. So, 6 per 5 tolak 4. X tadi ganti dengan 4 Kuasa 2. So, 6 per 1. Sudah dapat 6. Tapi, kat sini perasan kan dia nak minta sign saja. Maksudnya dia nak tambah atau tolak. So, sign dia adalah positif lah. Tak ada negatif. Okey. Okey, seterusnya untuk interval yang kedua, kita ambil yang ni pula. Kita tulis di sini 5 infinity. Lepas tu test value saya letak 6. So, kenapa 6? Okay, interval tadi kat sini kan 5 infinity kan. So, dia nak kawasan yang di sini. So, kawasan ni nombornya 6, 7 dan seterusnya. So, saya ambil yang hampir iaitu 6. So, saya masukkan dekat dalam sign ini 6 per 5 tolak 6. So, gantikan X dengan 6. Kuasa 2 sama dengan 6 per negatif 1 kuasa 2. 6 per 1 dapat juga 6. Dan sign adalah positif juga. Okay, dua-dua pun positif. Maksudnya, kita pun tulis kat bawah ni, hence, negatif infinity 5, yang inilah, union dengan 5 infinity is are increasing. Okay. Meningkat. So, maksudnya dia tidak ada interval yang decreasing. Dia tak ada yang menurun. Sebab dua-dua pun adalah positif. Okay, soalan seterusnya. Find the intervals where fx is concave up and concave down. Okay, untuk concave up and down, kita kena tengok pula equation f double prime x. Tadi kita dah cari dah f double prime x. Kita tengok kat atas ni. Okay. Inilah. So, ini adalah untuk f double prime x. Kita ambil nilai yang ni Okay, kita tulis kat bawah ni. F double prime x tadi kita dapat 12 per 5 tolak x kuasa 3. Okay, so untuk concave up, f double prime x ni kita kena setkan dia besar dari kosong. Okay, gantikanlah 12 per 5 tolak x kuasa 3 mesti besar dari kosong. So, yang atas ni tak ada makna apa-apa. Jadinya,
kita ambil yang bahagian bawah ni, kita setkan dia besar dari kosong. So, kita ambil 5 tolak X besar dari kosong. Abaikan kuasa 3 tu lah. Lepas tu negatif X besar daripada negatif 5 kalau X saja kecil daripada 5. So, kenapa tiba-tiba bentuk dia boleh bertukar? Nampak ni. Tiba-tiba tukar. Asalnya dia lebih besar. Tiba-tiba dia jadi lebih kecil. Keadaan ni adalah kerana apabila negatif ni kita pindahkan ke sebelah sana. Okey, dia sebagai bahagi atau darab. Bukan sebagai operasi tambah tolak sebagai operasi darab atau bahagi. Bentuk ni akan berubah. Okey. Okey, so sekarang soalan dia minta interval. Maka kita kena bagilah bentuk interval X kecil daripada 5, maksudnya dia menghala ke negatif infinity. Maka interval yang dia nak adalah negatif infinity 5. Okey, seterusnya concave down. Concave down sama juga ambil macam ni juga, tapi kita setkan dia kecil dari kosong. 12 per 5 tolak X kuasa 3 kecil dari kosong. Biasa kita ambil yang bawah je, 5 tolak X kecil dari kosong. Negatif X kecil daripada negatif 5. X jadi besar dari 5 lah. Okay. Sebab negatif ni dah dibawa ke sana sebagai darab atau bahagi. Jadi bentuk ni pun berubah menjadi lebih besar. Lebih besar dia hala ke negatif. Dia berhala ke infinity. Maka kena buat 5 infinity lah jawapan dia. Okay. Question seterusnya, inflection point. So, inflection point, f double prime x, setkan dia sama dengan kosong. F double prime tadi, inilah. Ini f double prime. Okay, kita setkan samakan dengan kosong. So, atas ni tak ada apa, kita ambil yang bawah je. Samakan dengan kosong, so dapatlah x5. Kemudian cari pula nilai y. Ini dari soalan soalan tadi. Samakan dengan, gantikan x tu dengan 5. So, dapat per kosong. Undefined. So, maksudnya there is no inflection point. Okay.